Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita dikejutkan dengan pengakuan yang di Pertuan Agong yang benar-benar membuatkan kita semua terfikir dan terbuka minda. Begitu lantangnya yang di Pertuan Agong meluahkan perasaan, meluahkan apa yang terbuku di hati Baginda sejak sekian lama. Sebelum kita teruskan luahan hati yang di Pertuan Agong ini, sila share video ini supaya semua orang tahu inilah yang terbuku di hati Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong yang tak pernah kita tahu. Dan mohon Anda bantu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Saudara, yang di Pertuan Agong berkata, tiada kemulut politik jika episod sebelum pengunduran Perdana Menteri yang ke-7 tak berlaku. Wah, ini satu pendedahan, luahan perasaan daripada yang di Pertuan Agong ketika istiadat pembukaan parlimen pada hari ini. Selain daripada itu, yang di Pertuan Agong juga meluahkan bahawa beliau berharap, Baginda berharap agar Anwar adalah Perdana Menteri terakhir sebelum berangkat pulang ke Pahang. Dengan ini satu isyarat daripada yang di Pertuan Agong bahawa Baginda tidak mahu ada lagi episod cantas-mencantas, potong-memotong dan tumbang-menumbang yang berlaku ketika Baginda masih menjadi yang di Pertuan Agong. Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berharap Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang terakhir sebelum Baginda mengakhiri tempoh khidmat sebagai yang di Pertuan Agong. Berucap di istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 hari ini, Baginda sempat menyorot kemelut politik yang berlaku sepanjang pemerintahannya. Kemelut itu titah Baginda menyaksikan negara ini mendapat 4 Perdana Menteri yang berbeza. Secara ikhlas, Beta berharap Perdana Menteri ke-10 adalah yang terakhir buat Beta sebelum Beta berangkat pulang ke negeri Beta, Pahang Darul Makmur. Titah Baginda disambut dengan ketawa sebahagian daripada ahli parlimen. Saudara-saudara, ini satu isyarat yang amat jelas daripada Baginda supaya ahli-ahli parlimen maupun siapapun yang ada dalam kerajaan ataupun pembangkang pada waktu ini untuk mengelak jangan menjadi orang yang derhaka. Meskipun mungkin Baginda menyampaikan perutusan ini ataupun ucapan ini, luahan hati ini secara berseluruh mungkin dianggap sebagai sesuatu yang berseluruh. Namun demikian, ini satu isyarat kepada semua ahli parlimen yang ada dalam Malaysia supaya tidak bersikap derhaka dengan memunculkan pula tiba-tiba tumbang kerajaan dan muncul Perdana Menteri yang baru. Pada hemat saya, sekiranya ada muncul Perdana Menteri yang baru sebelum Baginda berangkat pulang ke negeri Baginda iaitu Pahang Darul Makmur, ini adalah satu tindakan yang boleh kita anggap sebagai tindakan derhaka kerana melanggar apa yang dihendaki oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Jadi selepas ini, kalau ada apa-apa tindakan cantas-mencantas, tumbang-menumbang, kita bolehlah menenggam, mencop orang tersebut sebagai orang yang derhaka ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong mengatakan, Baginda mengatakan, namun ini adalah ketentuan Allah. Manusia hanya merancang, Allah tentukan segalanya, titah Baginda lagi. Al-Sultan Abdullah juga memberitahu sepanjang tempoh menjadi agung, Baginda melalui pelbagai peristiwa yang sukar untuk dilupakan. Satu daripadanya titah Baginda ialah menjadi satu-satunya agung yang diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri. Ini sesuatu yang luar biasa. Bayangkan Baginda, Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, hanya memerintah untuk satu penggal iaitu 5 tahun. Namun telah bersama dengan 4 orang Perdana Menteri yang berbeza. Bayangkan, bukankah itu satu keafiatan menurut Baginda untuk memerintah negara? Ini adalah satu perkara yang luar biasa. Saya fikir mungkin satu-satunya negara yang ada di seluruh dunia yang mengalami peristiwa seperti ini ialah Malaysia.
Apa pendapat Anda sekalian? Apakah yang berlaku sebenarnya sehingga Baginda melalui 4 orang Perdana Menteri sepanjang Baginda menjadi menjadi yang di-Pertuan Agong? Apakah sikap sebenarnya yang menjadikan perkara ini berlaku dalam kalangan? Apa sikap dalam kalangan ahli parlimen yang menyebabkan Baginda terpaksa melalui 4 orang Perdana Menteri? Untuk rekod, negara menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal selepas kemenangan Pakatan Harapan PH pada PRU ke-14. Ia bermula dengan pelantikan pengerusi Pakatan Harapan pada 2018 yaitu Dr. Mahathir Mohamad sebelum dia meletakkan jawatan apabila menganggap sudah tidak mendapat sokongan majoriti di parlimen kesan daripada langkah Sheraton pada akhir Februari tahun 2020. Tun Mahathir, tempat Mahathir kemudian digantikan dengan Presiden Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin yang membentuk Perikatan Nasional PN bersama beberapa parti lain termasuk PAS. Bagaimanapun, Muhyiddin hanya dapat bertahan sebagai Perdana Menteri selama kira-kira 17 bulan. Apabila dia pula kehilangan sokongan majoriti dengan tindakan diambil UMNO. Seterusnya, Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen Dewan Rakyat untuk diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Bagaimanapun, ahli Parlimen Berak itu hanya sempat menjadi Perdana Menteri selama kira-kira 14 bulan sebelum Parlimen dibubarkan bagi membuka laluan kepada PRU yang ke-15. Menurut Al-Sultan Abdullah, selepas berlakunya PRU ke-15, Baginda membuka ruang seluas-luasnya kepada ahli parlimen untuk bermuafakat serta mencari kesepakatan demi negara. Titah Baginda, langkah itu perlu diambil dengan mengutamakan prinsip perpaduan. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, Beta telah memperkenankan untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 titah Baginda. Terdahulu pada ucapannya, Baginda turut bertitah supaya semua pihak berlapang dada dan menerima keputusan PRU yang ke-15. Marilah kita berlapang dada dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut, titah Baginda lagi. Bercakap tentang menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut, ini bermaksud Baginda menghendaki supaya tidak ada lagi edisi di mana tumbangnya kerajaan bukan karena undi rakyat, tetapi karena ketamakan dan ketidaksabaran ahli-ahli politik untuk mendapatkan kuasa. Pada pendapat saya, sesiapa yang mahu melanggar dan menumbangkan kerajaan pada waktu ini boleh dianggap sebagai orang yang derhaka kepada Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komenan, tekan butang subscribe. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.